macam ni. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita try dulu tengok. Boleh dengar ke tak boleh dengar? Okey. Okey, ada siapa boleh komen ke? Line okey ke ni? Tak keluar lagi ni. Okey, nampak light je. Tak nampak komen lagi. Ada horn pula hari ni. Okey. Okey, bersama saya. Dah nampak ada light-light ni. Boleh mula dah kot eh. Jadi untuk bersama saya pada petang ini adalah slot yang keempat dalam sesi FB Live TVET Marah tanya apa saja. Jadi tajuk ini nak tahu apa yang menarik di IKM Lumut. Okey Izzat. Okey. Sebelum saya teruskan, saya kenalkan diri saya dululah. Saya Muhammad Saidi, Mat Ali, Timbalan Pengarah Haiwan Akademik di IKM Lumut. Dan saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dan juga pendengar di luar sana berkaitan dengan program-program ataupun apa yang menarik di IKM Lumut yang untuk dikongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, IKM Lumut ni dia terletak di negeri Perak, iaitu di daerah Seri Manjung. Tapi namanya IKM Lumut walaupun tempatnya di Seri Manjung. Asal IKM Lumut ni ditubuhkan dah agak lama, pada tahun 1977-78 macam tu. Sekitar tahun tu. Lebih kurang umur saya lah. Dan di Lumut ni banyak tempat menarik. Antaranya yang kita boleh sebut seperti Pulau Pangkor, satu destinasi pelancongan. Dan tahun ni Pulau Pangkor ni diisytiharkan pula sebagai tahun Pulau Bebas Cukai. Jadi tu satu tarikan yang menariklah di Manjung ataupun di Lumut. Kalau belajar di IKM Lumut tu mudah nak pergi ke Pulau Pangkor yang terkenal dengan hasil lautnya. Selain itu, IKM Lumut ni berdekatan dengan kemudahan-kemudahan utama seperti Pusat Maulim Belah contohnya. Ada Aeon kat sini. Tesco pun ada. Walaupun jarak IKM Lumut ni dengan Kuala Lumpur taklah jauh sangat, dalam 200 km saja. Dan IKM Lumut tak jauh dengan kemudahan-kemudahan lain seperti stesen bas. Kalau nak jalan pun bolehlah ke stesen bas tu. Kalau kaki kuat kan. Okey. Baik, selain itu di Lumut juga banyak syarikat-syarikat besar yang ada. Memandangkan IKM Lumut ni ataupun Lumut tu sendiri berada di pantai, pesisir pantai. Kita ada Pelabuhan Lumut. Selain itu ada juga syarikat-syarikat seperti Sapura Energy. Selain itu ada Navy Base. Okey, itu sikitlah pengenalan berkenaan dengan Lumut.
So kita pergi kepada IKM Lumut. So saya fokus juga pada hari ini kepada program-program yang ditawarkan di IKM Lumut. Jadi semalam sesi semalam 2 hari lepas lah, sesi bersama sahabat saya Encik Alim. Dia sebut program-program yang telah ditawarkan di seluruh pusat TVET MARA. So IKM Lumut ni salah satu daripada pusat TVET MARA yang menawarkan program-program dalam bidang TVET. So di IKM Lumut kita ada 7 kluster program. 7 kluster yang merangkumi 16 program. Yang mana buat masa sekarang ada 5 program diploma dan 10 program PJ, 15. Tetapi untuk kemasukan semester Julai nanti, sesi Julai nanti, insya-Allah ada penambahan program baru. Program apa? Program tu tunggu. Saya akan tanya hujung nanti, siapa boleh jawab ada hadiah. Kita bagi hadiah. Okey. So untuk program, saya mula dengan program diploma dulu kot. Ramai juga ni bekas-bekas student saya ni yang masuk dalam FB Live ni. Afiq ada, Dek Wan ada ni. Okey. Saya mula dengan program diploma lah ya. Program diploma yang ditawarkan di IKM Lumut ni ada 5 yang saya sebut tadi. So kita ada diploma teknologi otomotif yang menawarkan diploma dalam bidang otomotif bersama dengan yang mana pelajar yang bergraduat akan dapat juga diploma lanjutan kamera MARA di LKM ataupun SKM tahap 5 lah kita sebut. Yang kedua kita ada diploma kompetensi. So ada 2 jenis lah di IKM Lumut ini, iaitu diploma teknologi dan juga diploma kompetensi. Diploma kompetensi dalam bidang elektrik kita ada untuk pendawai PW4 dan juga diploma kompetensi elektrik untuk penjaga jentera A4. Okay. Untuk program diploma penjaga jentera A4 ni, dia untuk lepasan yang telah ada A1 sebelum ni lah, lepasan yang telah ada A1 sebelum masuk. Sebab programnya hanya setahun saja. Manakala untuk program diploma kompetensi kimpalan, kita ada 2 untuk diploma kompetensi kimpalan ni, iaitu untuk lepasan SPM dan lagi satu program untuk lepasan giat MARA. Jadi kita ada laluan kepada lepasan giat MARA yang ada SKM tahap 3 untuk masuk ke program diploma kompetensi kimpalan yang dapat nanti adalah kelulusannya adalah di KM4. Sama juga tadi untuk diploma kompetensi elektrik di penjaga jentera dan juga pendawai itu juga di KM4. Dan yang terbaru yang saya sebut tadi, bagi menyahut seruan kerajaan dalam IR 4.0 ni, kita ada diploma teknologi komputer big data. So yang ni pengambilannya akan dibuka pada sesi Julai yang akan datang. Jadi boleh mohon, tempat agak terhad lah. Jadi kena mohon dengan segera. Nak mohon macam mana? Musim-musim PKP ni boleh nak mohon, tak perlu nak pergi ke IKM. Boleh mohon melalui online, iaitu di www.tvetmara.edu.my. Yang ni dibuka sehingga 22 April. So boleh, ada masa lagi untuk mohon. Juga boleh mohon melalui UPU, iaitu sampai dilanjutkan ni sehingga 17 April. Boleh mohon lagi, sempat lagi nak mohon. Dan kalau kata PKP yang tidak habis, minggu depan, jangkanya 14 hari bulan tu, boleh hadir ke IKM Lumut untuk buat pendaftaran secara terus di pejabat. Baik, tadi saya dah sebut beberapa program di peringkat diploma. Okey, ada soalan apa-apa ke ni? Apa beza diploma otomotif di IKM dibandingkan di tempat lain?
Okey, so diploma otomotif di IKM Lumut ni kita ada buat kerjasama dengan Toyota. Jadi pelajar-pelajar yang masuk ke IKM Lumut ni akan dapat satu environment belajar seperti kemudahan ataupun alat-alat ni ada yang digunakan di Toyota. Dinamakan dia Toyota ni TTEP. Okey. Okey, yang lain mungkin saya miss tadi soalan. Baik, saya terus kepada yang ni tanya mekatronik. Mekatronik, kalau nak mekatronik di KTM Balik Pulau. Boleh promote tempat kawan saya di KTM Balik Pulau. Baik, untuk program di peringkat sijil saya sebut tadi kita ada 10 program di peringkat sijil yang ditawarkan. Okey, so saya diberi masa ni setengah jam saja ni. Saya cuba cover lah berapa semua program ni. So yang pertama saya sebut tadi kita ada 7 kluster iaitu kita ada kluster mechanical, otomotif, awam, seni reka, alam bina, elektrik dan juga elektronik. So itu adalah kluster yang ditawarkan di IKM Lumut. Untuk kluster mechanical kita ada 5 program, tapi untuk program sijil ada 3 iaitu sijil lukisan, sijil teknologi kejuruteraan, lukisan dan reka bentuk. Kod dia SLR lah. Kalau tengok dalam TVET MARA tu kalau masuk boleh tengok pada biasanya masuk TVET MARA ni dia confuse sikit. Dia nak klik kat mana? So bila masuk TVET MARA, nak tengok senarai program, klik pada program, ada seorang perempuan tu dia pegang program sepenuh masa, klik kat badan dia tu. Boleh masuk, boleh tengok kluster apa ditawarkan dan klik pada kluster untuk tengok pada apa program yang ada dalam setiap kluster. Okey. Itu sikitlah tadi saya sebut tadi sijil teknologi lukisan dan reka bentuk mekanikal. Jadi ini program ni mendapat pertolehan daripada akreditasi daripada MQA. Selain pada itu pelajar juga apabila bergraduat akan dapat SKM tahap 3. So dia dapat sekali 2 pensijilan. Dual certification. Satu yang sijil daripada IKM dan lagi satu yang SKM daripada JPK. Alhamdulillah. Minta maaf lah, tak sempat nak makan tadi. Yang kedua, program sijil teknologi kejuruteraan pembuatan. So sijil teknologi kejuruteraan pembuatan juga mendapat akreditasi daripada MQA dan lepasan daripada program ni juga akan dapat sijil SKM tahap 3. Yang seterusnya adalah program yang unik yang ada di IKM Lumut, tidak ada di tempat-tempat lain. Okey. Dalam kluster mekanikal iaitu program sijil teknologi foundry. So program ni hanya dia ada di IKM Lumut saja. Tidak ada di IKM lain ataupun pusat TVET MARA yang lain. Jadi program ni sangat istimewa sebenarnya. Iaitu penekanan dalam proses pembuatan menggunakan teknik metal casting. Macam mana logam tu kita leburkan dan kita proses dia dan dituang dalam acuan untuk buat produk-produk. Sebab tak semua produk ni kita boleh mesin. Ada setengah produk ataupun part yang sukar nak mesin ni, kita buat mold dan kita leburkan logam tu dan kita tuang dalam moldnya untuk dibuat produk. Ini hanya untuk orang yang tough lah. Dia agak dia punya program ni untuk orang yang berani je lah. Sebab kita leburkan besi tu dan dia punya
proses tu memerlukan orang yang teliti untuk hasilkan produk. Dia kalau lemah-lemah ni tak boleh lah program ni. Dia kena lasak sikit untuk program ni. Dan program Foundry ni sebab tak banyak tempat yang ada, jadi menjadi rebutan daripada pihak industri untuk ambil pekerja. Jadi pelajar yang masuk ni memang confirm dapat kerja, jaminan kerja di situ. Ada satu syarikat dia nak pekerja seramai 200 orang, dan kami tak dapat nak penuhi. Mungkin ada yang tak berapa jelas apa itu Foundry, sebab namanya Foundry. Sebenarnya dia metal casting. Cik Adalah sebut jiwa kental. Ya, betul. Nak kena ada jiwa yang kental untuk program Foundry ni. Tapi berbaloi lah. Selepas pada itu, bila dia kerja dengan pengalaman yang ada, dia akan bina karier yang cemerlang insya-Allah pada masa depan. Okey. Sahabat saya, Cik Azam pun ada. Cik Azam, pencen-pencen ni buat apa Cik Azam? Baik, seterusnya untuk program dalam kluster otomotif. So, tadi saya dah sebut program diploma, iaitu diploma teknologi otomotif. Ada lagi satu program dalam kluster otomotif, iaitu program CJ Teknologi Baik Pulih Badan Kenderaan. Yang ni sangat tinggi juga permohonan daripada pelajar-pelajar lepasan SPM dalam bidang teknologi baik pulih badan kenderaan. So bidang baik pulih badan kenderaan ni adalah satu bidang yang memang mendapat sambutan, dan pelepasan pelajar pun memang sangat-sangat orang kata lakulah di pasaran. Di booking, belum habis belajar dah di booking dah. Baik, seterusnya siapa pula ni? Foundry tu kimpalan. Bukan, Foundry bidang lain berbanding dengan kimpalan. Kimpalan ni welding, senang sebutnya kan. Okey. Seterusnya program lain yang ada di IKM Lumut untuk kluster awam, iaitu program CJ Teknologi Bangunan. Ada pula call saya. CJ Teknologi Bangunan. Okey, minta maaf ada gangguan sikit tadi. CJ Teknologi Bangunan. Okey, yang lepasan untuk program CJ Teknologi Bangunan ni akan mendapat CJ Teknologi Bangunan juga diiktiraf oleh di accredit oleh MQA, dan juga pelajar lepasan CJ ni juga akan dapat SKM tahap 3. Tak berapa jelas ni. Baik. Minta maaf lah. Selain pada itu, ada program CJ Teknologi dalam bekalan air dan juga pembentungan. Jadi pelajar yang lepasan untuk teknologi bekalan air dan juga pembentungan ni, mereka pelajar-pelajar ni akan dapat sijil ataupun permit SPAN A1. Dengan permit ni membolehkan graduan ni untuk melaksanakan kerja-kerja perpaipan untuk permit A1. Okey, ramai sahabat-sahabat dan juga bekas-bekas pelajar yang menonton ni. Okey, terima kasih kerana support. Okey. Baik, seterusnya untuk kluster senior reka. So ada dua program untuk kluster senior reka dari peringkat sijil, iaitu CJ Teknologi Pembuatan Perabot.
Jadi program yang ni pun sama juga. Lepasannya akan dapat SKM tahap 3 dalam bidang perabot. Dan yang kedua adalah program sijil teknologi upholstery. Yang ni pun sama juga, akan dapat bersama SKM tahap 3 apabila menamatkan pengajian. Untuk program alam bina, kita untuk kluster alam bina kita ada satu program, iaitu program sijil seni bina. Sijil seni bina architecture lah, memberi pengetahuan ataupun skill di peringkat asas untuk menjadi seorang arkitek. So pelajar yang ni dia boleh bina dia punya kemahiran dia seterusnya untuk sambung nanti. Untuk peluang sambung belajar saya akan sebut selepas ni lah. Untuk setiap program ni ada ruang-ruang untuk sambung belajarnya. Untuk seni bina pun ada di Pusat TVET Mara dan juga di institusi pengajian tinggi yang lain. Dan pelajar lepasan sijil seni bina juga akan dapat SKM tahap 3 seni bina. Baik, untuk kluster elektrik, minta maaf saya sakit tekak. Untuk kluster elektrik, kita ada satu program sijil teknologi kejuruteraan elektrik penjaga jentera A1. So ni program ni adalah program 2 tahun. Dan lepasan daripada sijil ni akan dapat SKM tahap 3 juga. Selain daripada itu, sijil teknologi kejuruteraan elektrik A1 ni juga diteraf oleh MQA, ya. Baik. Seterusnya yang saya sebut tadi. Ada gangguan sikit. Baik. Seterusnya saya tengok dulu kok ada soalan-soalan yang saya boleh respon dalam FB Live ni. Cik Salih ada tanya saya ni, pelajar-pelajar yang dapat permit SPAN ni ke mana mereka akan pergi selepas tamat pengajian? Berapa anggaran gaji mereka? Okey. Untuk pelajar-pelajar yang ada permit SPAN ni banyak terlibat dalam construction lah, untuk buat piping. Dan mereka boleh biasanya bila ada permit A1 ni, gaji mereka akan lebih berbanding pekerja yang tidak ada permit SPAN. Biasanya beza gaji dalam 300 ke 400. So gaji mungkin boleh cecah 1,500 ke atas macam tu. Okey Cik Saleh, ya. Okey. So saya sebut tadi untuk peluang sambung belajar. Apa peluang-peluang untuk sambung belajar? Oh, ada lagi tanya, bidang paip ni, minat betul bidang paip ni? Dari pihak industri, memang betul. Pelajar lepasan daripada teknologi paip, bidang paip ni memang mendapat sambutan sangat daripada pihak industri. Yang terkini kita ada satu kerjasama dengan satu syarikat lah di Pengerang untuk pelajar-pelajar lepasan di untuk sudut-sudut paip, bekalan air dan pembentungan. Alamak, bos ada tanya ni, apa bidang kluster yang ditawarkan di TVET Mara? Alamak. So untuk TVET Mara ni kita ada 12 kluster sebenarnya, 12 kluster. Dan di Akhil Lemuk kita ada 7 kluster. Okey. So saya lagi sekali saya ulang cara mana nak mohon untuk kemasukan ke TVET Mara ataupun ke Akhil Lemuk khususnya. Saya promote sikitlah ke Akhil Lemuk ni kan. Kita ada peluang ni. So boleh mohon di www.tvetmara.edu.my.
Dan yang ni sehingga 22 April. Lagi satu melalui UPU online, upu.moi.edu.my. Yang ni sehingga 17 April. Dan kalau PKP nanti dah tamat, boleh datang ke IKM. Okey. Jadi untuk peluang selepas kata tamat daripada belajar di IKM Lumut, so pelajar-pelajar di peringkat sijil akan ada peluang untuk sambung ke peringkat diploma di KKTM terutamanya, iaitu dalam panggil ekosistem pendidikan MARA. Semua program yang ditawarkan di IKM di peringkat sijil ada laluan untuk sambung ke peringkat diploma di institusi TVET MARA yang lain, terutamanya di KKTM. Beji ni, bergurau ni. Okey. Selain pada tu, nak sambung belajar, ada juga yang nak bekerja. Jadi boleh bekerja. Sebab skill yang ada tu dah cukup untuk masuk dalam bidang pekerjaan. Mana yang belajar mengecat kereta, memang dah boleh mengecat kereta. Mana yang belajar bab bangunan, dah boleh plaster, memang boleh terus bekerja. Mana yang buat perabot, yang belajar perabot, boleh buat perabot. Dan pelajar-pelajar ni ada setengah program tu memang kita sentiasa setiap tahun kita ada buat jualan produk-produk pada pelajar ni. Terutamanya di hujung tahun lah. Dia boleh tengok nanti, boleh datang nanti untuk tengok produk-produk yang ditawarkan, yang dibuat oleh pelajar tu. Cik Tamizi ada tanya ni, semua program ditawarkan dah ada MQA ke? Saya sebut tadi ada setengah program yang di MQA, ada daripada JPK. Dia tak ada masalah untuk pengiktirafan ataupun akreditasi ni. Kerajaan telah terima MQA ke JPK, dua-dua dah boleh terima untuk berkhidmat dalam kerajaan. Untuk pihak swasta tidak ada masalah. Baik. Okey. Selain daripada bekerja tadi, ataupun jadi bekerja, kita boleh ada juga peluang untuk jadi usahawan. Jadi untuk usahawan ni, MARA ada ekosistem yang okey, yang lengkap. Untuk jadi usahawan, kita ada bahagian penggunaan usahawan. Dan ada skim-skim yang boleh membantu bekas-bekas pelajar ni untuk jadi usahawan. Contoh, kita ada program incubator yang boleh melatih pelajar sebelum masuk kepada bidang usahawan. Dan dalam bila mereka jadi incubator di IKM Lumut ni, mereka akan diberi latihan pendedahan untuk melengkapkan kemahiran dan juga pengetahuan bagi mereka menjadi usahawan yang insya-Allah berjaya bila keluar nanti. Sebab program incubator ni dia ada had dia dalam 2 tahun saja di dalam IKM ataupun dalam pemantauan. Lepas tu kena bergerak sendirilah. Okey, itu yang untuk jadi usahawan daripada program incubator. Okey. Ada soalan lain lagi? Baik. Okey, so dekat setengah jam ni. So soalan dia yang saya nak tanya tadi. Okey, kalau ada yang nak jawab nanti boleh dekat sinilah, boleh respon ataupun jumpa saya lah. Kalau siapa kenal saya nanti boleh claim hadiah dia. Okey. Ada soalan. Okey, soalan saya boleh jawab nantilah, siapa-siapa nak jawab tu. Nanti boleh claim hadiah.
Bukan RM10 hadiah dia, bukan RM5. RM50 RM50. So soalan dia, apakah program yang hanya ditawarkan di AKM Lumut sahaja dalam TVET MARA ni? Itu soalan dia. Nanti boleh claim hadiah dengan saya lah. Okey. So siapa ni? Ada soalan. Anak menekan saya minat kimpalan tuan. Boleh cerita sikit? Ada kelas nursery tak? Okey. Untuk program kimpalan ni adalah satu program yang sangat high demand. So banyaklah kita buat kerjasama. Antaranya yang saya boleh sebut, kita ada buat kerjasama dengan syarikat Sapura Energy di AKM Lumut. Di Lumut ni ada syarikat Sapura Energy. Dan dalam bulan lepas lah, sebelum PKP ni, saya ada pergi melawat pelajar ni di Sapura Energy, dan mereka mendapat gaji yang sangat lumayan lah. Gajinya 2 minggu sekali. Dalam 2 minggu tu mereka boleh dapat gaji dalam RM2,500. So sebulan lebih kurang RM5,000 lebih lah mereka boleh dapat. Okey, ada lagi soalan-soalan yang saya boleh respon? Okey, baik. Okey, apa lagi kelebihan untuk belajar di AKM Lumut? Okey. Pelajar di AKM Lumut, jika berjaya nanti, minta waris dan juga bakal-bakal pelajar, tuan-tuan dan puan-puan, antara kelebihan yang boleh saya sebut dari segi yuran pengajian, yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh MARA. Tak perlu bayar yuran pengajian. Tapi adalah yuran pendaftaran tu, masa mula-mula daftar tu dalam RM800 ke RM1,000 pada semester pertama tu. Apabila masuk pendaftar, akan ada bayaran pendaftaran. Tetapi selepas tu tidak ada lagi yuran pengajian yang perlu dibayar. Jadi satu peluang yang sangat baiklah untuk pelajar. Jadi tak perlulah nak buat pinjaman. Tak perlu nak buat pinjaman PTPTN ke apa ke. So itu salah satunya. Yang kedua, dari segi penginapan, semua pelajar di AKM Lumut ni dapat penginapan yang disediakan oleh pihak MARA. Ditanggung sepenuhnya. Tak perlu bayar pun untuk penginapan. Okay. Selain pada itu, pelajar ni ada allowance lah. Pelajar peringkat CJ akan dapat RM250 dan pelajar diploma RM300. Pelajar-pelajar juga yang ada di AKM Lumut, kita ada mana yang berminat, pelajar-pelajar yang berminat dalam rugby. Dia tanya ni apa aktiviti pelajar ni. So salah satu aktiviti yang kita fokus ataupun bagi penekanan kepada pelajar yang berminat adalah dalam sukan rugby. Ada beberapa pelajar kita yang telah mewakili negara sehingga ke peringkat antarabangsa. Okey. Okey, ada soalan-soalan lain? Tadi saya ada bagi soalan, tak ada siapa ni. Ada jawab ni. Nak kena pin ni. Siapa yang jawab dulu? Okey. Ada tanya ni, student yang ambil SPAN, maksudnya apa ni, permit A1 tadi tu sama ada boleh jadi usahawan tak? Ini memang betul lah ni. Bila ada permit tu, baru dia boleh buat kerja sebenarnya. Kalau tak boleh. Kalau ikut SIDB tak boleh. Tak lepas tu nak buat kerja kalau tak ada permit SPAN ni. Okey.
So sorry. Baik. Saya nak sebut jugalah apa ni untuk program perabot. Untuk program perabot ni, MARA ada offer satu program yang sangat menarik di IKM Alor, yang mana lepasan daripada IKM Bermud ataupun lepasan daripada program perabot di mana-mana IKM boleh masuk ke program di IKM Alor ni dalam bidang diploma teknik usahawan. So peluang untuk pelajar ni bina kerjaya sebagai usahawan ni terbuka luas apabila mereka masuk saya sebut tadi program dalam program perabot ni. So lepasan daripada IKM yang ada SKM tahap 3 ni, apabila mereka sambung belajar ke IKM Alor, so mereka akan dapat diploma teknik usahawan. Di samping itu akan dapat juga diploma Kemitraan Malaysia di LKM tahap 5 di IKM Alor. Okey. Betul ni Cik Asfarizan, tak perlu berhutang untuk belajar. Benda boleh elak, kita tak perlu berhutang kan. Baik. So ada soalan tu yang saya boleh jawab, ada soalan tu nak kena rujuk jugalah. Contohnya Cik Ifan tanya ni, mana nak dapat data usahawan yang berjaya? Kita ada buat database lah untuk usahawan ni. Boleh Cik Ifan kontak dengan unit usahawan di IKM Bermud untuk dapatkan data tersebut. Okay. Ramai yang usahawan yang telah berjaya, ada yang jadi jutawan pun, okay, di pelosok negara. Dan lepasan IKM pun ada walaupun kita kata mungkin yang masuk belajar ni keputusan SPM-nya tak berapa elok, kecewa lah, frust lah. Tapi ada yang dapat ubah balik sehingga sambung belajar sampai ke peringkat PhD. So jangan rasa rendah diri, ambil peluang, bina semula, sebab SPM tu dah lepas lah. Jadi kita tengok ke depan macam mana kita boleh ubah masa depan kita, masa depan pelajar untuk lebih berjaya pada masa akan datang. Okey. Okey. Okey, so saya ingat suara tak ni ke? Okey, ada lagi soalan yang saya boleh tengok? Baik. So saya ingat itulah untuk ni saya sampai kat sini lah kot untuk sesi untuk kali ni. Ke ada lagi yang nak ni? Kalau ada soalan saya jawab. Saya ulanglah bagaimana untuk mohon ke Tim MARA ni, minta lah sama-sama untuk hebahkan kemasukan ke IKM melalui laman TVET MARA, www.tvecmara.edu.my, melalui UPU online dan juga datang terus ke IKM. Okey. Untuk potensi khusus Foundry, saya tadi ada sebut sikit ni untuk program Foundry ni, program yang unik ni, yang dah menjawab soalan kuis dah pula ni. Yang hanya ditawarkan di IKM Lumut saja. So pelajar ni kalau kata saya sebut tadi, memang mendapat satu permintaan yang tinggi di luar di industri. Selain itu, pelajar ni juga boleh sambung belajar. Walaupun tak adalah kita jumpa ijazah Foundry, tak ada. Tetapi pelajar-pelajar lepasan Foundry ni sebenarnya dia dalam kluster mechanical. So dia boleh sambung dalam bidang pembuatan dan juga mechanical di institusi IPTA ataupun MPTS.
Di JMI pun boleh, ataupun di TVET MARA, di mana-mana KKTM yang menawarkan program dalam bidang pembuatan dan juga mekanikal. Okey. Kalau yang nak bekerja dalam bidang foundry ni, memang bila habis belajar tu memang dah ada peluang untuk bekerja. Memang dah ada peluang untuk bekerja. Saya sebut tadi ada satu syarikat tu minta dengan IKN Lumut untuk supply 200 orang pekerja dalam bidang foundry. Tapi tak dapatlah kami nak supply seramai itu. Tapi saya nak sebut kat sini bahawa peluang untuk bekerja dalam bidang foundry sangat luas. Sebab dia bukan kata kerja untuk buat belajar dalam bidang foundry ni, dia juga belajar untuk design. Jadi dia boleh masuk dalam line ataupun dalam bidang R&D untuk teknologi foundry. Boleh masuk dalam dia belajar foundry juga ada belajar machining. Sebab tu dia boleh masuk dalam aliran ataupun bidang pembuatan tu sendiri. Okey. Dan insya-Allah kita akan cuba modernkan lagi program ni pada masa-masa yang akan datang untuk membuat produk-produk yang lebih moden dan bercirikan IR 4.0 dalam bidang foundry. Dan kita pun telah ada kerjasama dengan syarikat untuk buat produk-produk tertentu menggunakan peralatan yang kita ada di IKN Lumut. So, dan projek tu masih berterusan sehingga sekarang, yang mana memberi pendedahan yang sangat bermakna kepada pelajar dan juga pensyarah-pensyarah dalam bidang foundry. Okey. Okey, unit KL pun boleh. InsyaAllah boleh masuk, boleh sambung. Oh, ni ada tanya ni, boleh sambung luar negara ke tak? Nak sambung luar negara, insya-Allah ada peluang. Tapi seperti disebut oleh sahabat saya Encik Halimuddin sebelum ni, dalam sesi yang ketiga sebelum ni, bergantung kepada keadaan kewangan semasa kerajaan. Peluang tu ada, sama ada pergi ke contohnya ke Jepun ataupun ke negara-negara lain. Tapi sekarang ni susah jugalah kita nak sebut keadaan dengan COVID-19 dan sebagainya, dan juga bergantung kepada syarat-syarat yang ditetapkan pada masa itu. Okey. Ada tanya ni, lepasan Kiat Mara ada peluang sambung? Ada, saya dah sebut tadi. Ada laluan untuk lepasan Giat Mara, insya-Allah. Dan kita akan kembangkan lagi, insya-Allah, ruang-ruang untuk lepasan Giat Mara untuk masuk belajar ke IKM. Baik, so saya ingat sini sajalah kot. Okey. Ada lagi satu soalan ni. Boleh jalan kat IKN Lumut? Sekarang ni tak boleh lah ni, Cik Asrul. Tak boleh lagi ni, dia tutup lagi. Bila dah selesai PKP nanti insya-Allah boleh. Boleh datang terus ke IKN. Okey. So saya ingat tu kalau ada soalan lagi nanti boleh letaklah dalam ni. Untuk dijawab oleh admin, dan boleh kontak saya di talian 013 342 5010 untuk pertanyaan ataupun apa-apa info yang tak apa jelas ke, yang perlu lebih detail lagi. Okey. So itu sahaja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.